ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Buka pelita tak apa tu. Lihat tak? Pelita tengok. Tak apa dah. Tulis luar. Kata musannif rahimahullahu taala, ar-rabi'u, bermula yang keempat, an-naqidur rabi'u. Kita duk bicara masalah apa? Learning duk kecek masalah nawaqidun wudu, benda yang membatal air semaya, atau ibarat oleh kitab Buria kata sabab-sabab yang buat batal suci kita. Tu. Kena kepada satu daripada tiga makna bagi hadas. Kita maklum tu. Dan bermula yang keempat, ar-rabi'u, bermula an-naqidur rabi', benda yang membatal wudu yang keempat. Habis dah puasa ke? Akhir dah. Ar-rabi'u minal arba'ati, daripada 4 perkara. Mana dia? Khabar. Ar-rabi'u mubtada, masu tu khabar. Ialah massu qubulil adami. Massu qubulil adami, menyentuh oleh seorang akal kubul. Akal kubul jadi akan orang panggil kemaluan hadapan dah. Jadi massu tu masdar, massu tu masdar, idafah massu kepada kubuli, idafah masdar kepada maf'ul. Orang panggil min idafatil masdari ilal maf'ul. Fa'il bagi massunya seorang. Massu kubuli yani massu syakhsi kubulan adami, menyentuh. Massu ni menyentuh oleh seorang akan kubul bagi anak Adam. Sini kena bahas. Sini tu banyak kecek 3 tu tubik bercarak banyak dah. Reti banyak perkara dah. Massu qubulil adami, sentuh oleh seorang. Kena takdir massu syakhsi. Takdir fa'il orang panggil. Menyentuh oleh seorang kubula, akal kubul, akan pihak depan. Kubul ni kena kepada kemaluan hadapan, termasuk zakat dan farad. Al-adami, anak Adam. Tu sini tu ambil syarat. Menyentuh oleh seorang akan kubul, akan hadapan, yakni kemaluan hadapan bagi anak dia. Seorang pergi tepuh kemaluan bagi anak dia. Tu sini geti mari masuk itlaq. Bila itlaq tu takmim,
Jadi umum. Dia tak sebut kata atas jalan lupa ke, atas jalan sengaja ke, maka takmim betul masu tu betul tulis dah. Masu ai sawaun. Kanal masu sama saja adalah sentuh itu amdan ala sabilil amdi, atas jalan sengaja. Sengaja tepuh betul. Pakai kita sengaja tepuh ya. Au sahwan, atau atas jalan lupa, tak sengelang. Tu bukan sengaja. Kalau tangan kita tepuh dengan sengaja. Tidak sengaja, orang panggil dengan terlupa. Yang kecek mudah tak sengaja lah. So situ. Lepas tu kubur, hak ni orang panggil takmim betul masu. Sama saja adalah sentuh itu amdan ai ka waqi'an ala sabilil amdi au sawan au waqi'an ala sabilis sahawi. Bukan sahlan, bukan sahlan, sahwan. Tu lupa ke panggil. Lepas tu kubur tu pula takmim pada kubur lagi. Hak saat ni takmim pada masu. Wasawaun kanal kubulu, sama saja adalah kubul ni kemaluan hadapan tu. Sama saja kemaluan hadapan tu. Saliman, selamat ia. Apa selamat ia? Barang dah hidup lagi, duk rasa lagi. Kalau zakat pun kerah lagi. Kalau farad perempuan punya rasa lagi, itu salim. Sama saja kubur tu hidup lagi. Atau asyalla, atau mapuh ia. Asyal ni mati. Barang mati, barang tak nak hidup dah. Supaya seekor, supaya setokor daging tumbuh. Tu. Jadi kira gimana? Tak hidup dah zakat dia. Tupung batal. Tu so. Lepas tu saliman au asyallah, selamat. Lepas tu kira ke mana lagi? Asyallah, kubur tu selamat atau mati. Asyan ni maka tidak rasa. Asal asyannya tidak rasa dah. Tidak rasa dah. Tu. Lepas tu pergi lagi masalah kubur ni. Saliban au asyallah, muttasilan, berhubung ia kubur. Muttasilan, berhubung dengan tuai dia. Mustasilan bi sahibihi, maknanya barang duk hubung dengan tuai lagi. Zakat tu duk takut dengan hak tuai lagi. Au munfasilan, atau bercerai ia, kena kerak. Duk mani-mani kena makan, kena tengah, kena kikir, atau kena kerak. Munfasilan ni tercerai an sahibihi, tercerai daripada tuai dia. Sekira-kira dia orang panggil zakat lagi, batal wudu. Orang tina tu, orang jatuh tu, dia pelaga mutu. Lepas tu zakat dia tu tepuk, kena dengan besi, cabut tubik zakat. Barang dia zakat tu cabut tubik dah tepi tu. Orang tina mari, siap lah. Siap lah. Orang uzur. Tu ni. Uzur ni. Panggil mepitas dah. Duk suruh lah orang panggil mepitas. Dia tu pergi pegang zakat. Apa ni? Maka barang tu dinamakan zakar bagi lelaki. Tangan dia tepuh zakat kubur namanya.
maka batal juga. Walaupun hak tercerai dah daripada tuai pun. Sekira-kira orang panggil zakat lagi lah, ataupun orang farat lagi. Masalah mufasir ni oleh ke lelaki, kalau perempuannya bayar sikit, ya moga ia disupport lelaki. So lagi takmim lagi kepada kubur. Saliman au asyallah, muttasilan au munfasilan min nafsihi. Ni penting. Kainan min nafsihi, adalah ia kubur tu daripada hak dirinya, diri bagi seorang. Maknanya barang dia sendiri, zakat dia sendiri, atau farad perempuan itu hak dia sendiri. Au ghairihi, ataupun daripada yang lainnya, lain daripada seorang. Halai. Maknanya kita tepuh zakat dia, tepuh zakat anak kita besar dah, kita duk basuh-basuhkan dengan dia. Anak kita ni dia tak cukup mana, maknanya dia kurang sepenuh. Sakit gila lah, kita kena duk cara dia. Tuan besar dah, tapi kita duk cara-cara dia. Zakat dia kita duk basuh berak gapo semua hak basuh dia belaka, maka tepuh zakat pun batal. Wahakaza, kalau kita tak kira lah hak pia-pia pun. Tu hak budak batal juga. Akan keluar masalah adami. Tu jadi dua lah. Masalah masu tu ya takmim sekat ni. Wasawaun ini soal takmim pada kubulu tu dah. Wasawaun kanan kubul saliman aw asyalla mutasilan aw munfasilan min nafsi aw min ghairi. Tu jalan belaka, batal belaka. Lepas tu anak Adam tu pula, tu dia kata, jadi sentuh akan kubur pihak depan bagi anak Adam. Tengok dia kata al-adami. Tu orang jadi bangsa kepada Adam, yani anak Adam, yani kena kepada manusia, kena takmim pula situ. Anak Adam tu dua pula, jatuh tina umum juga. Wasawaun kanan adami, dan sama saja adalah anak Adam, manusia tu, zakaron lelaki ke, supaya kita tepuh zakar lelaki, au ungsan, ataupun perempuan, kita tepuh farak perempuan. Perempuan pula sentuh zakat lelaki. Kita kata suami isteri. Suami isteri tepuh zakat suaminya, batal. Suami tepuh akan farad bagi isterinya, batal. Kia mari batal asmaye. Bokeh je batal ditepuh kulit tu lagi dah. Tu jadi dua situ. Tepuh zakat, tu tepuh kulit. Kalau bagi suami isteri tu dia kira kata tepuh kulit tu pun batal dah. Tu. Zakaran au ungsan, lelaki ataupun perempuan. Apa lagi? Zakaran au ungsan. Lepas tu saghiran au kabiran, kecil ia anak Adam, budak. Tengok tepuh zakat budak pun batal, tapi tepuh kulit budak tak batal. Tu. Tengok orang jatuh lelaki, bila tepuh akan kulit bagi budak lah, orang tina lah, dia tak batalkan budak tu tak sampai tahap ingin nafsu lagi. Tapi kalau orang lelaki kita tepuh farak bagi budak lah, batal juga. Perempuan bila tepuh dengan bila tepuh budak jatuh lah, dia tak batal kerana budak tak sampai ke tahap ingin lagi. Tapi kalau perempuan tu kita tepuh akan zakar bagi budak tu, batal juga.
Sebab tu ibu sendiri mak bila dia basuh kan, dia basuh air kecing, dia tepuk tangan anak dia. Tangan tu dia tepuk zakat anak dia. Batal air semaya ibu. Padahal mak dengan anak ni dia tak batal tepuk kulit, dia mahram. Tapi bila kita tepuk zakat tu batal juga. Zakat tu tak boleh. Tu orang panggil sama saja kecil ia atau besar ia. Saghiran atau kabiran. Dua situ. Lepas tu lagi ulama lagi. Saghiran atau kabiran. Hayyan atau mayyitan. Sama saja anak Adam itu hayyan, hidup ia, au maitan ataupun mayyitan, ataupun mati ia. Tepuk zakat orang mati batal kita. Tu batal juga tak kira. Pentingnya adami lah. Sini syarat ni adami, kecil adami ni keluar apa? Keluar binatang. Tepuk lubang punggung binatang, tepuk panggil gagal zakal lembu. Tu dok mai. Yang orang panggil dok mengarut dia, nak mengarut dia betul. Pegang zakal lembu, zakal kucing. Dok mai hak dia, batal tak kita? Tak batal kerana tak masuk le adami. Tak masuk le adami. Tepuh zakat dia, tepuh lubang punggung dia, tak batal kita kerana dia tak masuk dalam orang. Tapi jin tu takdir kata jumpa jin, kita tepuh zakat jin lagu mana hau zakat dia. Tepuh zakat jin tu batal juga. Dia masuk dalam adami. Kira-kira pada makna juga. Tu. Habis itu jaga tu dah. Tak sebuah binatang ni, maksudnya kalau kita jimat dia, kita wajib jimat dia, kena mandi wajib. Kena mandi wajib. Tapi bila kita tepuk zakat dia, tak batal sembahyang kita. Tu gitu. Jaga. Habis kubulil adami 1 2 lah. Tengok tu je banyak tu. Tubik daripada satu kata ulama itlaq lapha. Sebut kata masuk itlaq tak ada kait maka umum. Sebut tak kubul tak ada kait maka umum. Kubul tu, kubul dia ke kubul orang lain ke, hidup ke hak mapoh ke, hak butuh ke, hak ada hubung dengan tuai lagi ke, tu jadi sama. Masuk kubulil adami au halaqati duburi. Au halaqati dubri. Tapi moleknya kita taprek dulu betul masu ni. Saat ni kita kata sawaun kanan masu amdan au sahwan, wa sawaun kanan kubulu saliman au ashalla au muttasilan au munfasilan min nafsihi au min ghairihi. Wa sawaun, ni takmim pada adami. Wa sawaun kanan adami yudhakaran au unsan saghiran au kabiran hayyan au mayyita. Sama belakang. Lepas tu kita berkata berat sikit. Betul masu tu fayang taqidul wudu. Fayan taqidu yang taqidu wudu'ul masi faqat. Dunal mamsus. Maka terbatallah oleh wudu. Batal wudu. Wudu siapa? Wudu'ul masi faqat. Terbatal oleh wudu bagi orang yang sentuh faqat saja. Orang sentuh je batal. Orang tepuh je batal.
Dunal mamsud. Tidak batal wudu orang yang disentuh. Tidak orang yang disentuh. Salah kata duna intiqadi wudu'il mamsus. Itulah lah. Tidak mamsus, tidak orang yang ditepuh. Orang yang kena tepuh tak batal apa. Lek kita orang tepuh dia tu batal. Itu masalah zakat. Tu. Kalau kita tepuh barang kita sendiri, tepuh barang kita sendiri, kita lah batal. Barang kita tak batal, barang kita. Barang tak batal, duduk situ. Kita tu batalnya. Habis itu. Habis itu masu qubulil adami au halaqati duburi, atau kepada kubuli. Ni hak sak ning masalah kubul barang di hadapan. Hak ning masalah depan belakang pula. Au halaqati duburi, atau pada kubuli. Atau pilih mana-mana so. Maknanya tak mesti kena hipung. Mana-mana so daripada dua tu. Atau halaqah. Halaqah ni gapo? Dia terjemah gapo situ Atau bun gapo tu? Tu gapo? Bahasa apa? Bundur. Gitu. Tapi dia kata bulatan. Ya buat bulatan. Kira halaqah ni bulatan dah. Keriput-keriput. Apa ni? Halaqah ni bulatan, likungan bagi dubut bagi seorang, atau dubut bagi adami. Kita baca pada adami. Atau likungan bagi dubut bagi seorang anak Adam. Likungan ni makna apa? Kalau kita kata kubur ni lubang punggung, lubang ni apa panggil mangfaz. Mangfaz. Jadi kena ke dubur. Lepas tu tepi-tepi dia ada likungnya. Tu halaqah. Duk bulat. Kenapa tak bulat? Hitam. Bulat. Tu orang panggil halaqah bagi dubur. Barang ni bila kita berak, bila kita qada hajat dia buka. Tapi bila kita apa ni duduk dalam keadaan biasa tu, dia masuk. Dia boleh masuk. Spring duk boleh tarik masuk. Tu halaqah. Tu halaqah dubur. Lepas tu tepi ni apa? Ni punggung lah, punggung. Punggung. Tu. Apa kata punggung tadi? Tu. Punggung. Maka hak ni punggung ni orang panggil aliyah. Aliyah ni papai punggung. Papai punggung. Papai punggung tepuh tak batal, tapi sunat mi'aj semaya. Kalau tak batal pun sunat mi'aj semaya. Tu. Dalam papai punggung tu. Tu. Ni papai punggung aliyah. Apa lagi? Supaya zakat saat ni. Zakat tu kalau zakat ni maknanya batal dia tu lah, batang zakat tu. Adapun telur dia butir. Butir telur dia butir tu orang tak panggil zakat. Tepuh dia tak batal, tapi sudah biasa semaya. Sunat juga. Tepuh zakat, tepuh telur pun batal juga. Bahkan dalam mazhab Malik tu tepuh telur pun batal. Tu hak kitanya kira di zakat tu. Zakat habis dia kata tak ada tepuh zakat, tepuh bulu dia je. Tak batal bulu dia. Bulu bagi zakat. Tepuh sare je dia kata. Tak ada telur ni, tak ada gagal temu ibu. Temu sare saja batal juga. Tak batal ni di mazhab kita Syafi'i, tapi sunat mi asmaya semula. Tu halaqah orang panggil bulatan ataupun likungan bagi dubur dia, tempat temu, tempat berjumpa lubang. Tu orang panggil tempat berjumpa oleh dua lubang.
Lubang tu bila dia seduk masuk, dia bertemu. Tu halaqah, orang panggil bulat teh bagi dubur. Dubur ni apa? Belakang tu lah. Tu. Habis itu tak ada apa tu. Kalau kita tepuh hak tu batak air semaya. Tu batak air semaya. Lepas tu masalah kalau kita ambil air semaya dah tak ada basuh berak lagi. Siap. Sah tak sah mazhab kita Syafi'i. Tak ada syarat kena istinja dulu dak. Malaikat sahibud darurah yang kita ngaji dah dulu. Maka yang di mana Buriyah. Sahibud darurah masalah tertib tu. Buriyah tu. Jadi kalau kita air semaya dah, lepas tu tak basuh berak lagi. Buat lagu mana nak basuh? Kalau kita basuh guna tangan basuh biasa gitu batal pula kerana tangan kita pun dengan dubur. Dengan halaqah dubur tu. Maka caranya sama ada kita basuh dengan guna belakang tangan ni. Guna tapak tak pakai gosok gitu. Ataupun guna kayu. Ambil kayu mari tu. Tu. Nak lepas daripada nama tepuh. Nampak tangan. Kalau tepuh tu kalau kita duk mari gitu jadi batak air semaya pula. Gitu. Ambil air semaya semula. Tu maka cara dia kena basuh gosok dengan laki tangan tu ataupun gosok dengan benda lain atau pakai sarung tangan tak apa yang nama sentuh. Tu habis itu halaqah bagi duburnya menyentuh tu bi batnil kaffi takluk pada masu. Sentuh akan kubur bagi anak Adam tu dengan batnil kaffi, dengan asal batni ni perut, dengan perut bagi tapak tangan. Kecil lagi tu. Dengan perut bagi tapak tangan. Sebenarnya kaffi tu tapak dah, dia kecil tu. Tu. Kitab ni dia kata batnil kaffi, ada setengah nuskah batnir rohati. Hak tu nampak aula. Nuskah kitab Safidatun Najah juga. Tapi fi nuskatin bi batnir rohah. Roha ni apa? Ni. Roha ni tapak. Roha ni tapak tangan. Kalau kita tak tangan tangan kita. Ni kalau kira-kira dalam ni. Ni orang panggil rohah. Ni kalau ini ni. Ni rohah. Ni rohah. Hak ni semua ni masuk ni. Ar-rohah. Hak ni apa? Asobek. Hak ni jari. Perut jari. Hak ni batni rohah. Perut bagi tapak tangan. Nuskah atau batni rohah tu comel. Kadang al-kaffu sendiri tu hipung dua dah. Hipung bila sebut al-kaffu tapak tangan yang masuk dua, rohah dan juga jari. Tapak tangan ni kira semua ni. Ni kaffu. Dari bahasa Arab, al-kaffu. Tapi bila becek tu baik pula, ni rohah. Papen. Rohah. Lepas tu hak ni orang panggil asobek, perut bagi jari, perut jari. Kalau kata batni al-kaffi pun tak apalah. Kecil pada batni al-kaffi pun boleh, tetapi tak nyata sangat kerana atop dengan butun ni asobek pula tu ke. Tu. Kalau kecil butun ni asobek pula jadi atop orang panggil atop khas di atas am lah. Kalau kata batni rohah tak ada apa lah. Tu orang panggil. Maka dia kata bi batnil kaffi, dengan perut bagi tapak tangan. Tepuk dengan perut. Perut tapak tangan. Ni. Sentuh dengan perut ni. Lik dalai apa panggil batnin. Au butunil asabi'i,
Atau butun. Butun ni jamak daripada batnun tadi tu. Batnir rohah. Ya kecek. Au butunil asabi'. Kena takdir lagu ning tu. Kalau au butun tu pahal kata kena tepuh. Tepuh dengan semua jari-jari barulah batal. Tapi tak mesti kena tepuh semua jari. Tepuh mana-mana sah dengan sebelah jari tepuh. Satu jari tepuh batal dah. Kata lagu mana? Batnir rohati ay au batnin au butunir asabi' ay au batnin min butunil asabi'. Atau satu perut je daripada perut-perut bagi jari. Daripada segala perut-perut bagi al-asabi'. Asabi' ni segala jari-jari. Asabi'i. Perut, satu perut daripada segala perut-perut asabi'. Maknanya kalau kita guna tepuh. Misalnya ini zakah. Kita tepuh aku ni. Batal lah. Tepuh dengan batni rohah. Ataupun tepuh dengan perut bagi jari. Tepuh lagi ni semua. Ataupun dengan so ya. Ni pun batal. Batal. Ataupun tepuh belakang. Batal. Hak ni sangat lagi batal. Atau tepuh dengan batni rohah. Batal lah. Tu orang panggil bertepak yang kalau kita sentuh tu jadi batal. Artinya kalau belakang ni tak apa. Tak apa. Lepas tu nak dobik batnil kaffi tu sekadar mana? Batnil kaffi au butunil asabi'. Tu. Tu dia. Tulis pada butunil asabi' tak apa. Kita kata dobik situ, dobik butunin. Murad ataupun maksud. Atau tempat dobik bagi perut jari itu kira mana? Wahiyah, dan iaitu. Wahiyah rajak pada butun dan asabi', dan iaitu segala jari-jari, segala perut-perut bagi jari tu. Wahiyah yang ni butun dan asabi' tu ma yastatiru barang ni juzuk perut, kena kepada kawasan juzuk lah, juzuk. Ni juzuk tangan. Juzuk tangan yang yastatiru, yang tersembunyi atau tertutup. Istatara yastatiru, tertutup orang panggil. Barang yang ni juzuk tangan yang tertutup, iya mah tertutup ingda wad'i ihdal kaffai atau ingda wad'i ihdar rahati alal ukhra. Ma yastatiru ingda wad'i. Jadi tertutup ia ingda ketika, takluk pada yastatir. Juzuk tangan yang tertutup, terrapat ia dan tertutup ia ingda ketika wadai, ketika meletak, menghantar oleh seorang ihda akan salah satu ar-rahah, rahataini lah kalau kira salah satu daripada dua tapak. Ketika kita letak, kalau kita kira tak apa dah. Teka kita letak salah satu daripada dua tapak tangan tu alal ukhra, letak di atas salah satu yang lain. Ala takluk pada wada'i. Ni dobik lagi nak buat kita tengok. Juzuk tangan yang tertutup ia mah, terrapat ia mah, tertutup dan terrapat ketika dihantar, diletak akan salah satu daripada dua tapak tangan, diletak alal ukhra, di atas salah satu yang lain. Ala ahadihima al ukhra lah kalau kira. Di atas satu yang lain. Itu dia.
Letak tu takluk lagi ma'atahamulil yasid, serta tahamun tekan, serta menekan yasirin yang sedikit. Tekan koho, tekan yang sedikit. Tu kira perut tu kira ke dah mana? Kita ambil tapak tangan sebelah ni, mari letak di atas tapak tangan sebelah ni. Tu apa lagu tu? Pelaga habis. Buat lagu ni. Kalau ketika lagu ni tak boleh kira sangat ni. Tak boleh kira ibu jari duduk situ dulu. Ibu jari kena buat suku. Kerana kalau rapat lagu ni, ibu jari tak jadi rapat. Ibu jari kena buat suku. Ni lagu ni. Kita pelaga. Bila kita pelaga, letak salah satu tapak tangan atas satu yang lain, kita pelaga, rapat. Lepas tu dalam keadaan tu, tekan sikit. Jangan bobo pelaga gitu. Tekan sikit. Bila tekan, hak rapat tu lah kira hak dalam. Hak rapat tu. Hak rapat, hak duk jadi tertutup tu. Hak pasal pelaga tu. Tepat pelaga tu kira tepat hak duk dalam. Hak duk nampak di luar tu panggil zahir. Kalau tepuh tepi ni batal. Kalau tak batal, tepuh tepi ni tak batal. Tepuh sini kan batalnya. Tu. Kadang kita pelaga tengok. Ni kira tak batal ni kalau tepuh ni. Naknya di batin dia. Kalau pelaga tengok dia tahu. Ini nisbah kepada jari yang lain daripada ibu. Ibu ni buat tak boleh. Lagu tu dia kena ambil mari tekan suku. Ibu ni kena buat gini. Suku. Sebab kalau kita buat lagu ni, ibu tak temu ibu ni, dia tak jadi. Jadi gini pula. Ibu tak ada, dia kena gini. Ibu kena buat suku. Tu. Maka kawasan yang rapat dua-dua pihak ni, tepat tu dikatakan batnil asabi', batnin rohah. Maka tepat tu bila kita tepus zakat batal. Kalau gitu kawasan tepi ni tak apa. Zakat kita, kalau zakat besar dah tu. Cik. Dia batal tak? Tak batal lagi kerana dia kira di hujung tepi. Dia tak masuk dalam kawasan tu lagi. Cik. Kalau duduk gini, batal. Tak itu, Ming? Yalah tak? Batal lah tu. Lepas tepuk sini, kau ni tak masuk dalam tapak. Tak masuk dalam tapak. Tepuk gini. Tak batal. Kenapa? Kerana tak masuk dalam batnil kaffi. Tak apa ni. Tu. Habis itu. Lepas tu batnin kaffi, kalau batnin qadam tak batal kerana bukan tapak tangan. Main dengan kaki. Maksudnya tapak kaki kita ada kena dengan zakat. Anak kita masalah. Tak batal. Tak batal. Tak batal kenapa? Kerana bukan batni bagi tapak. Tu. Bersabit kerana Nabi sebut man massa farjahu falyatawadda. Hadis sebut barang siapa sentuh, maka massa ni kena kira tapak ya. Kaki orang tak panggil mas. Tak panggil mas, tak panggil menyentuh. Adapun lamsun ni tak apalah tepuk juzuk mana-mana pun panggil lamsun belaka. Hak tu masalah kulit perempuan, laki-laki perempuan tu bila tepuh batal. Hak tu masalah lamsun bukan masun. Ada bermasun ni tertentu dengan tapak tapak tangan. Tu habis itu.
au butunin asabi, ataupun au batnin min butunin asabi, atau satu perut daripada segala perut-perut jari-jarinya seorang tu. Tu habis itu. Tak ada apa dah tu. Cara dia bila tepuh batak ais maya. Kadang-kadang kita ni kami ais maya, kita ambil ais maya siap dah. Mani-mani siap dah. Nak pakai kain bulu ke? Kain bulu je heluh dah. Kalau dia pakai kain bulu tak ada rah. Gak tertepuh. Kain bulu pun heluh pula dah. Bawa tudung zakat je. Bawa tudung kemaluan kita je. Bawa ikat. Kalau kita kata kita orang gemuk pula dah. Kau heluh kain bulu. Lepas tu kadang-kadang cokoh tu baik. Tu. Adik tu duk cokoh tu baik. Adik cokoh tu baik tu. Duk mana-mana tepuh, tertepuh. Tengok keadaan ada tepuh dengan tapak batal. Kadang dia tepuh kat belakang ni, tak apa lagi. Kalau tepuh ke tak tepuh, kira kot tak tepuh, maka asalnya tidak tepuh, maka tak apa. Kalau syok lagu tu tak apa lagi. Saat ni tepuh dengan tapak ke tak tak apa. Maka tak kena ambil asmai semula dah, kerana dia syok. Noknya yakin kata tepuh. Tepuh dengan tapak tangan. Habis itu au butunil asabi'i maning taqadah. Tu naik jumlah lain pula lah. Habis dah bab tu. Bab benda yang membatalkan asmaya tu habis dah. Maning taqada wudu'uhu, bermula barang siapa. Tu. Siapa-siapa saja yang, kalau kita buat man isim mausul tak apa. Bermula barang siapa yang intaqada, barang siapa yang terbatal, terrusak dan terbatal wudu'uhu, terbatal oleh wudu' ayat sembayang nyoman. Barang siapa yang terbatal oleh wudu' dia, intaqada tu intaqada tu bisababin minal asbabil arba'ah itulah. Tu kata terbatal tu dengan sebab, dengan satu sebab daripada, ataupun begini, intaqada ai binakidin, min nawaqidil arba'ah al-madhkurah. Tak apa dah, terbatal tak apa, tak sebut ni reti dah, reti dengan syarat dulu lagi dah. Binaqidin minan nawaqid, barang siapa terbatal wuduk dia, terbatal dengan sebab satu perkara yang membatalkan, satu perkara daripada segala perkara yang membatalkan wuduk, al-arba'ati, yang 4. Sebut mari dulu tu. Segala benda yang membatalkan wuduk yang 4 yang telah sebut mari. Siapa kecek mudah-mudah kata, siapa dia pergi berlaku mana-mana daripada 4 perkara hok ngaji mari dah tu. Siapa-siapa pergi berlaku mana-mana jadi batal lah wuduk dia tu. Siapa-siapa pergi terbatal oleh wuduk dia, yakni pergi berlaku mana-mana satu daripada 4 perkara yang sebut mari dulu. Siapa dia batal ais maya, orang tua kata jatuh ais maya. Siapa ais maya dia jatuh, haruma alaihi arba'atu asya'a. Tu khabar bagi man. Barang siapa yang terbatal oleh wuduknya, haruma. Kalau kita pakai man syartiyah boleh tak? Boleh. Kalau pakai man syartiyah pun tak apa. Bermula barang siapa terbatal, tak kena bermakna yang lah, kerana bukan isim mausul lagi. Barang siapa terbatal oleh wuduknya, nascaya, tu man, nascaya haram atasnya, atas man, atas mereka yang terbatal wuduk tu, haram atas dia arba'atu asya'a. Sini dengan cara mudah-mudah kita ngaji nahwu atau ngaji fiqh yang kena takdir tu, cakap apa dia tak sunyi daripada takdir. Haram atas dia oleh 4 perkara. Haram atas diri dia, atas mereka tu oleh 4 perkara. Maka maklum dalam ilmu fiqh, haram ni hukum taklifi.
hukum taklifi. Maka al-ahkamut taklifiyah, segala hukum yang masa taklif, haram, wajib, sunat, makruh, harus, semua benda hukum taklifiyah ni la tata'allaku bil illa bi af'alil mukallafin. Tidak bersakut ia malaikat bersakut di perbuatan orang mukallaf. Hukum haram sakut di perbuatan, bukan sakut di benda. Sebab itulah arak tak ada haram, yang haramnya minum dia. Sebab itulah judi tak ada haram, yang haramnya main dia. Sebab tu babi tak ada haram, hak haramnya makan dia. Maka sini kata haram oleh 4 perkara. Hei, 4 perkara tu tak ada haram, yang haramnya kerja dia. Maka haruma arba'atu, ya kena taklid tu. Haram oleh 4, jadi haram oleh fa'lu arba'ati. Jangan lagi tu. Haram di atasnya oleh mengerja, oleh buat akan 4 perkara. Haram buat 4 perkara, haram buatkan 4 perkara tu. Sini masalah pula. Haram buat 4 perkara. Buat 4 perkara tu haram. Kalau buat so je daripada 4 tak haram no. Nanti buat cukup 4 dulu baru haram. Pula dah. Maka sedia tadi fa'lu arba'ati ai fa'lu ahadi arba'ati asya'a. Haram di atas dia boleh buatkan akan mana-mana satu daripada 4 perkara tu. Tak mesti kena haram. Wak cukup baru haram. Wak mana-mana sah haram dah. Dah tu dah. Itu ni mudah-mudah ya. Ya kena jaga semua. Kira ibarat ya nak ngaji cara dalam gitu ke. Haram di atas dia boleh membuat akan satu daripada 4 perkara. Kecek mudah. Kalau orang tu ais maya tak ada, haram dia kerja mana-mana so dari 4 ni. Wak mana-mana perkara daripada 4 ni haram. Wak benda tu pun haram. Hak ni pun haram. Hak ni pun haram. Hak ni pun haram. Jepuk mana-mana so daripada 4 tu haram berlaku. Bila sebut tu haram berdosa. Kacau buat juga. Kena siksa. Tu. Tu. Sebab tu ya lebih orang tahu semata dah. Orang ngaji tu lebih. Walau yang ngaji, orang ngaji banyak lebih pada orang ngaji sikit. Dia lebih mulia dia tu di sisi Allah Ta'ala. Setengah-setengah hukum tu kita mengaji saja, bukan tak boleh amal lagi. Tapi semata-mata geti hukum tu pun lebih daripada sembahyang sunat dah. Geti saja, tak ada amal lagi pun. Duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu kena usaha duduk dalam majlis ilmu semua. Majlis orang mengajar tu semua. Jangan luput-luput daripada majlis tu. Majlis yang berkat. Lala ni pun ni malaikat duk likung sayap sampai ke langit ni Nabi sebut leh hadis. Malaikat duk pakat likung sayap dia di atas orang yang mengaji. Kerana dia redha dengan perbuatan. Suka pun malaikat nampak orang duk mengaji. Duk pakat istighfar minta ampun kepada kita orang duk mengaji ni. Selama mana duk lekat ada mengaji ni, boleh ampun dia semua. Dia mau nak minta ampun dia semua. Hatta al-haitana fil bahri, Nabi kata, sehingga pun ikan-ikan laut beribu berjuta ekor pun duk istighfar. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir. Tak bunyi je kita. Telah kita ikat dia nak makan pun Allahumma ighfir lahu. Nama ikan tu mai makan pun dia minta ampun bagi kita lagi. Kerana kita orang mengaji. Masya-Allah lah. Dia lebih semata dah. Tu. Tapi nafsu tak si, nafsu benda kebaikan tak silalu dah. Ya wasap. Tak apa kau dengar boleh, kau ngaji boleh, dah lagi, muda lagi. Muda apa kau hari kau tua. Bukan sehari kau muda dah. Muda lagi dia kata. Muda nisbah kepada esok, tua nisbah kepada kemarin. Yang kira hak esok. Muda lagi. Hai tua dah ni, siap. Tua dah ni, tua pada marai dah sehari. Tua pada marai dah sehari. Ni nak terdepan pula. Tu masuk setahun pula.
Habis usaha jangan luput. Lepas tu Safinatun Najah ni setengah kitab yang halus. Jarang-jarang orang nak baca. Kadang-kadang sebab setengah orang tu tengok. Dia boleh baca kitab sikit tak saya baca. Dia kitab halus. Ya Safinatun Najah. Nak baca I'anah. I'anah. Budak-budak lagi lah. Dia kacau baca I'anah dia. Ada bengang situ. Maka Safinatun Najah masuk dalam kitab halus-halus dah. Kalau kita masuk dalam Tarim tak, kitab ni ya. Kawasan Darul Mustafa mana budak-budak main hanya kitab ni. Syekh urat tak kitab ni. Safinatun Najah, Muqaddimah Hadramiyah. Tu ya. Tu. Pandai kepada orang muqtadi dia. Setengah orang kita alur malam ngaji, kita alur. Sapinah ni, sapinah ada kita alur. Tak apa. Ngaji dah ke? Tak lagi tapi rasa tak apa boleh baca dah. Jadi tengok waktu pula. Terahlah baca sikit. Dia kena lalu kat mengaji juga. Habis bi batnil kaffi wa makanya maning taqada wudu'u haruma alaihi fa'lu ahadi arba'ati asya. Buat salah satu daripada 4 perkara ni. 4 perkara. Mana yang 4 perkara? Semula pula dah. Ada dulu. As-salatu wat-tawafu wa massu al-mushafi. Musmis je boleh lagi. Wa hamluhu. Dia kata. Tu tak ada apa. 4 perkara je. Lepas tu wa yahrumu 'alan junubi. Junub tu orang. Sittatu asya'a juga. As-salatu wat-tawafu wa massul mishafi mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani bi qasdil qur'an. Ni kait-kait. Qiraah bi qasdil qur'an. Berarti kalau qasak yang lain pada ni ya boleh. Sehingga kadang-kadang orang mari ni siaplah. Dia nak baca Quran. Tak boleh baca Quran juga. Tu kena pelacak Quran tu masalah. Wak lagu mana ada cara dia. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي وارزق كل حلالا دائما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون
واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا خلقي ورضا نفسي وجنة